Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, maka induk akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan satu daripada tuntutan membersihkan kalbi kita. Ialah sifat-sifat keutamaan yang empat, iaitulah hikmah, syaja'ah, iffah dan adil. Ya, hikmah, maha ra'sul hikmah makhafatullah. Kepala hikmah itu ialah apa? Gerun dengan Allah. Jadi bila gerun dengan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmah dalam jiwa seseorang. Ya, hikmah itu mana ilmu, termasuk juga ilmu itu bagi dia ilmu hikmah. Sebab itu satu hikmah, satu dipanggil hikmah, kalau dua hikmah, kalau banyak dipanggil hikam. Ya, hikam itu ambil daripada lapas hikmatun, hikmatani, hikamun. Maknanya ilmu sir yang Tuhan berikan dalam kalbi insan, yang dipanggil sebagai laduni, curahan daripada Allah Ta'ala. Saja'ah, keberanian, iffah, kelembutan dan adil. Yang lain adalah cabang. Ya, yang lain itu dipenuhi forok dia. Dan tiada yang sampai kepada kesempurnaan, kelurusan pada sifat-sifat yang empat ini selain daripada Rasulullah SAW. Maksudnya yang tamam betul ialah insan yang paling sempurna, ya, model yang terbesar, teragung ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang lain sesudahnya berlebih kurang tentang dekat dan jauh daripadanya, ya, kuat atau kurang dan sebagainya. Maka tiap-tiap orang yang mendekati Nabi SAW pada akhlak tersebut, maka ia dekat dengan Allah Ta'ala. Itu kebahagiaan baginda SAW. Mantamas sakabi sunnati dakhala jannah. Cuba berpegang teguh dengan sunnah aku, jaminan syurga untuk dia. Bila dia dekat dengan Tuhan, Tuhan terima syurga. Dan maknanya dia dapat tawaran syurga, maknanya dia mendapat keridaan Allah Ta'ala. Di mana dia tak beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Allah letakkan kepada baginda itu model terbesar. Wa ma'atakum rasul fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa saja yang diarah Rasul, naklah kamu terima pakai, apa dilarang naklah kamu tinggalkan. Kerana kejayaan membentuk segala kebaikan, terutama akhlak, adalah pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda dikatakan baginda itu Quran yang berjalan, Quran yang bergerak. Mana amalan semua Rasulullah SAW zahir wal batin dia penuh apa isi Quran yang terdapat dalamnya, semua adalah amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap-tiap yang mendekati Nabi SAW pada akhlaknya, maka ia dekat dengan Allah Ta'ala. Menurut kadar dekatnya dengan Rasulullah SAW, betul rahsianya kita disuruh banyak berselawat kepada baginda SAW. Selain daripada pahala yang kita dapat, sir di ilaha, kita akan dapat mengikut Nabi dengan cara yang sempurna, hasil daripada mahabbah. Bila ada mahabbah Rasul, dengan banyak mahabbah timbul daripada banyak kita berselawat. Bila banyak selawat timbul mahabbah. Bila timbul mahabbah, maka orang yang kita kasih, kita akan ikut dia. Ya. Sebab guru kadang-kadang anak murid sampai gaya dia jalan macam guru dia. Dia bercakap pun macam guru dia. Dia berceramah pun macam guru dia. Sebab apa? Dia kasih guru. Mimpin dia tengok. Biasa orang tu kasih pemimpin, gaya dia macam mimpin. Duduk dia berjalan dah sama. Sebab apa? Kasih. Dia tiru habis ni. Nah, begitulah para wali-wali awliya. Dia kasih pada baginda, jalan dia, akhlak dia, cakap semua dia mengikut. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda dia kasih. Kalau dia kata kasih tapi tengok tak nampak pun persamaan, itu kurang. Ya. Maka ia dekat dengan Allah Ta'ala menurut kadar dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, dan tiap-tiap orang yang mengumpulkan kesempurnaan akhlak-akhlak tersebut ini berhak bahawa ia menjadi malaikat yang ditaati di antara makhluk. Mana perangai dia dah macam perangai malaikat maknanya, ya. Dan duduk alam dia pun alamil malakut rohani, di mana semua makhluk itu kembali kepadanya dan mengikutnya di dalam semua perbuatan dia. Dan siapa yang terlepas daripada semua akhlak tersebut, ya, tidak ada makna hikmah, tidak ada saja'ah, iffah, adil, ya, maka dia akan terlepas. Yang nak saya ia berhak untuk keluar dari semua negeri dan semua hamba Allah Ta'ala. Ia telah dekat dengan syaitan wal ayazubillah. Ya, dia syaitan yang kutuk. Kalau pakai sifat tadi, dia dekat dengan Rasul. Bila tak dekat dengan Rasul, dekat dengan syaitan yang terkutuk, yang jauh daripada hadrat Allah Ta'ala. Maka sepatutnya ia dijauhkan. Bahkan syaitan tu diistiar supaya kita perang, ambil musuh. Fattahizu aduwah, ambil syaitan sebagai musuh.
Sebagaimana yang pertama di atas dekat dengan para malaikat, yang dekat dengan hadrat Tuhan, maka sepatutnya orang yang pertama tadi diikut dan didekati, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW tidak diutus selain untuk menyempurnakan akhlak, ya. Tidak diutus Nabi itu illa diutammi makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak insan. Dan tersebut dalam Mukhtarul Ahadis, akhlak yang paling sempurna. Beberapa belas syarat akhlak sempurna, tapi Rasulullah SAW letakkan di atas sekali itu lambang kesempurnaan akhlak. Yang pertama apa? Quwwatan fid din, kuat berpegang pada agama Allah. Dia pegang kuat dengan Islam, dengan agama Allah, maka itu orang yang ada akhlak. Manakala dia tak berpegang agama Allah, itu orang tidak ada akhlak, sebab dia membelakangkan Tuhan punya segala alam ini, ya. Ada akhlak tak kalau kita tak hormat Tuhan ni, kan? Dia buat macam rumah dia, ya. Sebagaimana pertama tadi, ya. Maka sepatutnya orang pertama tadi diikut dan didekati, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tidak diutus selain untuk menyempurnakan akhlak mulia sebagaimana disabdakan oleh baginda sendiri, ya. Innama bu'istu liutami makarimul akhlak, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Dan antara satu contoh hebat ialah golongan Aus dan Khazraj, dan tidak pernah berdamai, berperang sepanjang tahun, ribuan yang mati. Tapi datang Islam, Rasulullah damaikan, ya, sehingga jadi seolah-olah macam mereka ni beradik sekandung. Itu hebat, ya. Dengan Islam Rasulullah cantum kembali mereka. Kemudian Al-Quran mengisyaratkan kepada akhlak-akhlak tersebut mengenai sifat orang-orang mukmin. Firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humun shadiqun. Orang yang siddiq dengan Tuhan, ini antara sifat dia. Orang-orang yang sebenarnya beriman. Innamal mu'minun, siapa dia? Allazina amanu billahi wa rasulih. Inilah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Diganding dua tu, Allah dan Rasulnya. Hebat. Kemudian mereka itu tidak pernah ragu-ragu. Lam yartabu, tidak ada sebarang keraguan dalam kalbi mereka, sebab mantap iman dan terang cahaya nur iman. Dan mereka berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Mereka bekerja keras yang menjalankan perintah Tuhan, sama ada pengorbanan dengan harta dan diri sendiri, sanggup mananya dikorban pada jalan Tuhan. Itulah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun, orang yang betul-betul siddiq dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran orang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Itu mendampingkan diri Allah, berdampingkan dengan Rasul. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taatkan Rasul, mana ditaatkan Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu kasih kepada Allah, ikut akan daku, akan jawab Rasulullah SAW. Nah, saya kamu dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Itulah hebatnya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para awliya, para ulama kata, keseronokan Allah Ta'ala pilih kita jadi umat Rasulullah SAW ni, kalau aku boleh melompat, aku nak melompat sampai bintang Suraya. Kata dia seronok benda ni. Umat akhir tapi masuk ke syurga awal. Kemudian beriman kepada Ta'ala dan Rasulnya tanpa ragu, ya, tanpa ragu ialah bila dia beriman dengan penuh kemas, dengan dalil hujah, ya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan hujah akli. Itu makna tuntutan syahid syariat. Kalau kemas dalam pula bil musyahadah, dengan syuhud akan Allah SWT. Ialah kuatnya keyakinan, dan itulah buah akal dan kesudahan hikmah. Dia akan mendapat maknanya hikmah-hikmah yang besar sebagai ilham daripada Ta'ala. Berjuang dengan harta ialah kemurahan hati. Harta tidak akan boleh dikeluarkan daripada miliknya kalau hatinya tidak ada sifat kemurahan. Akan sifat dia apa? Dia tak murah apa? Kemahalan. Lawan murah apa? Mahal.
Bila benda mahal jangan nak lepas tak? Bayar. Kalau dia murah dia mudah lepas. Itulah murah hati. Lambang maknanya manusia yang sungguh baik, dermawan, bermurah hati. Bersebut apa tu? Qalbi, hati yang murah. Hati, kita kata tangan yang murah, yang mana kembali kepada pengekangan kekuatan hawa nafsu. Cinta pada harta tu hubban jamma, kasih yang mengkuat menggila, yang sanggup mereka ni bergaduh adik-beradik ke harta kan, berbunuh pun ada, berperang negara pun ada. Maknanya sayang. Tapi benda tu bila diungkaikan syahwat nafsu tadi, maka dia akan jadi bersih, cantik. Guna berjuang dengan jiwa pula, dengan dia ialah saja'ah. Itu makna saja'ah, keberanian. Dia sanggup mengorbankan jiwa di sini yang kembali kepada pemakaian kekuasaan amarah. Bermakna dia boleh kontrol nafsu amarah dia yang tak elok menurut ketentuan akal dan batas kelurusan ini. Allah Ta'ala telah menyifatkan para sahabat dengan firman-Nya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sifat mereka ni apa? Ialah keras terhadap orang-orang yang tidak beriman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka dengan sahabat. Itu sifat orang beriman, kasih sayang sama kita. Tapi dengan orang yang tidak beriman kita tegas. Mana kita tidak boleh dijual beli maknanya, ya. Ketegasan akidah itu. Sehingga banyak sirah berlaku. Seorang ibu mengugut anak yang telah beriman. Dia kata, kalau kau tak kembali pada agama asal balik, agama kufur lah, ya. Dia kata, la aku li wala aslu, hatta sehingga kau digelarkan qatilul ummah. Aku takkan makan, takkan minum. Mak dia kata, mak ni nak mogok. Ya, sehingga aku mati, dan bila aku mati kau akan digelar pembunuh ibu sendiri. Wah, hutan berat dan apa jawab anak dia? Ya ummi, wahai ibu, kalau ada bagi kamu 100 nyawa, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, aku takkan tukar agama. Itu kekuatan yang Allah berikan. Ya, semua tu pemberian dari Allah Ta'ala. Akhirnya ibu dia pun masuk Islam kan. Itu maknanya kurniaan dari Allah Ta'ala. Mereka mantap, kuat, berpegang, istiqamah. Semua tu ada sebenarnya kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai riayah, bantuan, inayah daripada dia, dan riayah Allah. Itu sifat orang beriman. Sebagai isyarat bahawa sikap keras, mana tegas, mempunyai tempat. Ya, ini terbalik kadang orang Islam kami keras, orang kafir ambil tengkuk, boleh jual beli timbang kilo boleh. Habis terus. Dan sikap kasih sayang pun mempunyai mana tempat dia. Kasih kerana Allah, bukan kerana yang lain. Maka tiadalah kesempurnaan pada kekerasan itu dalam segala hal. Begitu pula tidak kesempurnaan pada kasih sayang itu dalam segala hal. Mana bukan kita keras membabi buta, tidak. Bukan dia kasih sayang tidak terbatas, tidak. Maknanya kasih sayang dia kerana Allah, batasan yang digariskan. Begitulah sebaliknya, marah kerana Allah, kasih pun kerana Allah. Inilah penjelasan akhlak baik dan buruknya, dan penjelasan sendi-sendi dia tadi, dan buah dan cabang-cabangnya. Kemudian penjelasan tentang akhlak dapat berubah dengan jalan lihatan, mana ya dipanggil rijlah. Latihan adalah rijlah. Mana latihan dipanggil atau tadrij, beransur-ansur dia akan merubah dengan izin Allah semuanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma waffiqna ila ma wa inna khairal anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.